Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufazatu Amira binti Bahudin, Nok Metrik 17 DHF 20F 2043. Kami akan membentangkan bertajuk halalan thayyiban dalam pemakanan. Yang pertama, pendahuluan halalan thayyiban dalam pemakanan. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Syariatnya mencukupi seluruh aspek yang diperlukan oleh manusia, meliputi akidah, ibadah, muamalat, akhlak dan sebagainya. Selain itu, Islam mengandungi hukum, peraturan dan undang-undang terhadap semua perkara yang menyentuh perbuatan manusia. Matlamat utama pensyariat hukum hakam dalam Islam adalah untuk menjaga manusia, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya sekali. Justru bagi merealisasikan matlamat tersebut, segala perkara yang baik atau buruk, halal atau haram adalah untuk kebaikan manusia. Mencari sesuatu yang halal untuk digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan sesuatu kewajipan yang difardukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim, kerana mengambil yang halal itu adalah menambah cahaya iman dan membuatkan termabunya doa dan terima amal ibadah. Sebagaimana makan sesuatu yang haram boleh menjadi benteng penghalang doa dan ibadah daripada diterima oleh Allah SWT. Semua yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini atau di dalam perut bumi boleh digunakan oleh manusia demi menjamin kelangsungan hidup. Tiada satu pun yang dicegah atau diharamkan kecuali apa yang telah termaktub dalam nas-nas dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih diperjelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ialah konsep halalan thayyiban. Maksud halal berasal daripada perkataan Arab, iaitu halal yahilul dan halalan yang bermaksud yang dibenarkan dan yang dibolehkan. Contohnya perkara yang tidak dilarang dalam Islam. Yang kedua, toy atau thayyiban bermaksud perkara atau sesuatu yang baik atau berlawanan dengan yang buruk. Contohnya, makanan yang bersih zatnya, suci kaedah perolehnya serta bebas dari sebarang kemudaratan. Yang ketiga, halalan thayyiban, sesuatu yang halal yang bersifat baik atau elok. Ciri-ciri halal, haram dan subhah. Halal, yang pertama, bersih, ialah baik atau berkualiti serta bersih dari darah-darah kotor. Yang kedua, tidak memudaratkan kesihatan, ialah makanan yang tidak menyebabkan penyakit kepada manusia. Yang ketiga, tidak merosakkan akal, contohnya makanan yang tidak membuatkan manusia khayal atau sebagainya. Yang keempat, binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah SWT. Yang kelima, tumbuhan yang tidak beracun, yang seperti yang tidak memudaratkan kepada kesihatan manusia. Haram, yang pertama, bangkai. Semua bangkai, khinzir, anjing dan keturunan daripadanya adalah haram. Yang kedua, semua daripada produk daging atau babi. Yang ketiga, haiwan yang tidak disembelih atas nama Allah SWT. Yang keempat, haiwan karnivor dan dua alam ialah haiwan yang boleh hidup di darat atau dalam air adalah haram. Yang kelima, alkohol, minuman yang membuatkan manusia khayal dan lalai. Subhah, yang pertama, makanan yang diragui status halal. Yang kedua, jika meragui lebih baik meninggalkannya. Yang ketiga, ambil sifat berhati-hati semasa memilih makanan. Subhah ni sebagai contoh sesebuah restoran makanan yang menggunakan nama orang Melayu, tetapi pekerja dan tukang masaknya adalah orang bukan Islam, iaitu pekerjanya India ataupun Cina. Di situ kita akan meragui status halalnya. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita meninggalkannya lah daripada kita pergi ke kedai itu dan pergi ke kedai lain yang memang dijamin status halalnya. Ciri-ciri makanan halalan thayyiban. Yang pertama, memilih makanan yang halal yang mana ianya bersih dari segi rupa, bau dan zatnya. Yang kedua, pemilihan makanan yang berkhasiat, segar dan baru. Yang ketiga, makanan yang berbentuk daging mestilah melalui penyembelihan yang sah dan tepat. Yang keempat, tidak mendatangkan kemudaratan kepada fizikal dan mental manusia. Sekian, terima kasih. Pengertian tentang subhah. Subhah adalah satu perkara yang tidak boleh dipastikan antara halal atau haram. Daripada Al-Numan Ibnu Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Walau bagaimanapun, di antara kedua-duanya terdapat satu perkara yang tidak jelas atau yang dipanggil subhah. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada subhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam pembuatan makanan atau pemprosesan makanan, terdapat satu kandungan bahan yang boleh dikategorikan sebagai subhah. Ini kerana dalam pembuatan atau pemprosesan makanan terdapat satu bahan yang dikatakan penyedap makanan, iaitu gelatin. Okey, apa itu gelatin? Dalam konteks ini, gelatin ini ialah lemak haiwan yang diproses. Contohnya haiwan yang dijadikan gelatin ialah babi ataupun lembu. Iaitu dalam hal ini, gelatin juga satu jenis, iaitu gelatin daripada lemak babi yang sangat popular digunakan daripada masa sekarang ini, kerana lemak babi ni, gelatin daripada babi ni, dia lebih murah dan rasanya lebih berbeza ataupun lebih sedap lah. Okay. Antara contoh produk yang menggunakan gelatin ialah gummy dan kek. Selain itu, makanan subhah masa kini pula sering dikaitkan dengan perkembangan bioteknologi. Diaplikasi sebagai makanan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan. Misalnya, genetically modified food atau GMO diambil daripada sumber yang haram atau sumber yang tidak diketahui. Puncanya diserta dimasukkan ke dalam makanan, maka hukumnya jatuh kepada syubhah dan boleh membawa kepada haram. Islam juga menggesa umatnya meninggalkan perkara syubhah dalam kehidupan. Walaupun syubhah ini tidak termasuk dalam perkara haram, ia boleh menjerumuskan seseorang kepada perkara yang diharamkan. Sebab itu, di antara tanda orang yang warak di dalam diri seseorang apabila dia meninggalkan perkara syubhah, hidupnya lebih tenang dan diberkati. Assalamualaikum, nama saya Nur Yohanis binti Roslan. Nombor matrik saya 17-DHF20F2014. Hari ini saya diberikan tugas untuk membentangkan tajuk makanan sunnah. Adalah menjadi satu kepentingan bagi seseorang itu tahu dan cakna akan kelebihan di sebalik makanan sunnah. Pengambilan produk makanan sunnah telah menjadi satu trend dalam amalan pemakanan masyarakat pada hari ini kerana manfaatnya pada kesihatan serta dianggap sebagai mengikut amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara makanan sunnah ialah yang pertama, buah-buahan. Buah-buahan ada disebut dalam ayat Al-Quran kerana memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit dan memberi manfaat kepada tubuh badan manusia. Contohnya, buah pisang, zaitun, labu, anggur, delima, kurma dan buah tin. Buah-buahan amat bagus kerana mempunyai vitamin dan zat yang diperlukan untuk kesihatan tubuh badan manusia. Antara buah yang bagus diamalkan ialah buah kurma. Kurma dapat membantu melancarkan proses peredaran darah, mencegah serangan strok serta baik untuk ibu yang bersalin dan mengandung. Seperti yang berlaku kepada ibu Nabi Isa, iaitu Siti Maryam, yang kisahnya dicatat dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 25. Maksudnya, dan goncangkan batang kurma itu kepadanya, nanti ia gugurkan atasmu kurma yang masak. Surah Maryam ayat 25. Ayat di atas menjelaskan tentang khasiat buah kurma kepada kaum wanita yang sedang dalam keadaan nifas, bila mana Allah memerintahkan Maryam memakannya sedang beliau dalam keadaan lemah selepas bersalin. Penemuan kajian sains tentang khasiat buah kurma yang kaya dengan zat besi dan kalsium telah membuktikan bahawa perubatan cara Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bukanlah jenis perubatan yang semata-mata. Mari kita pergi ke makanan sunnah yang kedua, iaitu daripada sumber haiwan. Manusia mendapatkan makanan dalam jumlah yang besar dari sumber haiwan, antaranya ialah susu, madu, daging dan juga ikan. Madu merupakan makanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Malah madu juga sering disebut dalam ayat Al-Quran. Madu asli mengandungi enzim-enzim hidup, antaranya ialah enzim oksidase, invertase, amilase dan katalase. Bagaimanapun, enzim utama dalam madu ialah invertase, diastase dan glukosa oksidase. Ketiga-tiga enzim ini memainkan peranan penting dalam pembentukan madu secara semula jadi.
Oleh itu, madu tidak boleh dihasilkan oleh makmal secara olahan kimia kerana madu hanya boleh didapati pada sarang lebah sendiri. Oleh itu, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala rahmatnya kepada semua manusia di muka bumi ini mengenai khasiat madu yang diperolehi daripada lebah. Sudah habis tentang makanan sunnah, mari pula kita masuk kepada makanan haram. Menurut perspektif Islam, terdapat beberapa kategori haiwan yang haram dimakan. Pengharamannya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran serta diperjelaskan melalui hadis dan fatwa. Makanan yang haram dimakan biasanya mengundang pelbagai kemudaratan serta menjejaskan kesihatan tubuh badan, ketajaman akal fikiran dan keimanan hati seseorang individu yang bergelar Muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 ada menyebut tentang makanan haram. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Salah satu makanan haram yang paling famous iaitu babi. Manfaat babi sangat luas pada industri makanan kerana mudah didapati. Jika diperhatikan daripada corak kehidupan, babi merupakan binatang yang biasanya memakan najisnya sendiri dan benda-benda kotor yang lain. Pengambilan daging babi dalam apa jua jenis sama ada daging bacon atau ham mempunyai kesan berbahaya pada tubuh badan manusia. Atas sebab inilah, daging babi adalah makanan yang diharamkan bagi umat Islam. Babi merupakan perumah kepada pelbagai jenis parasit dan penyakit berbahaya yang menyebabkan cacing usus. Beberapa cacing yang terdapat dalam babi termasuk Taenia solium boleh memasuki aliran darah dan menyebabkan gangguan otak, hati, saraf tunjang dan paru-paru. Manakala Phaseolopsis baski boleh menyebabkan senak, cirit-birit dan bengkak badan. Pada babi juga ditemui virus classical swine fever atau hog cholera yang menyebabkan keradangan kulit manusia yang menunjukkan warna merah dan suhu badan yang tinggi. Seterusnya makanan haram yang kedua iaitu bangkai. Bangkai ialah haiwan yang mati sendiri atau mati tanpa disembelih mengikut hukum syarak. Ini termasuk haiwan yang dicekik, dipukul, ditanduk dan diserang oleh haiwan liar. Ketiadaan proses penyembelihan menyebabkan darah memenuhi otot dengan banyak sehingga boleh menjadi media pertubuhan mikroorganisma yang boleh membahayakan. Pembentangan saya iaitu trend pemilihan makanan. Trend pemilihan makanan umat Islam pada hari ini ditentukan bagaimana corak pemakanan dan gaya hidup yang dijalani. Pemilihan produk halal. Umat Islam pada hari ini amat cenderung memilih dan mengambil makanan serta minuman yang dikategorikan halal yang mempunyai persijilan halal. Kriteria penting sesuatu produk seperti persijilan halal amat mempengaruhi kecenderungan pengguna semasa pembelian. Logo halal merupakan tanda awal yang memudahkan pengguna untuk mengenal pasti status halal pada produk. Oleh itu, campuran bahan-bahan dalam penghasilan makanan juga dapat meningkatkan keyakinan pengguna mengenai kehalalan sesuatu produk serta kandungannya. Walau bagaimanapun, masyarakat perlu sedar dan peka bahawa logo halal tidak menjamin bahawa sesuatu produk makanan yang selamat untuk diambil dari segi manfaat kesihatan. Ini kerana setiap tubuh badan memberi reaksi yang berbeza kepada setiap komposisi yang ada dalam produk makanan. Tambahan pula, pengambilan makanan bergantung kepada keperluan nutrisi badan serta status kesihatan individu. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan yang lain. Kebaikan makan makanan halal dalam Islam ialah halal yagi baik atau halalan tayyiban, iaitu terdiri daripada makanan yang khasiat dan tidak memudaratkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan panduan kepada manusia mengenai gaya pemakanan yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan lagi baik daripada makanan yang terdapat di atas muka bumi. Dalam konteks masyarakat Islam
pengambilan makanan yang halal amat penting kerana ia memberi implikasi yang besar terhadap ibadah dan ibadah seharian kita. Kebaikan makan makanan yang halal ialah memudahkan ilmu atau memudahkan ilmu dalam sesuatu pelajaran yang diajar. Sihat tubuh badan apabila kita makan makanan yang halal. Badan kita dan akal juga akan cerdas. Sebagai umat Islam, konsep halalan thayyiban itu sendiri dapat menghindarkan diri daripada perbuatan dosa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahawa salah satu doa yang diterima oleh Allah SWT, doa yang tidak diterima oleh Allah SWT kerana makan makanan yang daripada sumber yang haram seperti minuman haram atau makanan haram, pakaian haram dan sebagainya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Najihah binti Idris dari kelas DHF2A nombor matrik 17 DHF 20F2056. Keburukan pemilihan makanan buruk. Pertama, sukar untuk menerima ilmu atau sesuatu perkara baik. Mengambil makanan haram akan menyebabkan seseorang individu sukar memperoleh perkara yang baik kerana dirinya telah dicemari oleh pemakanan yang haram. Kedua, dibenci oleh Allah. Jika Allah telah menetapkan sesuatu sebagai haram secara bersebab, maka kita hendaklah mencegah dari melakukannya. Sesungguhnya Allah benci kepada hamba-Nya yang melanggar aturannya. Ketiga, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas berkata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawapan Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, iaitu makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh daripada hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabari. Keempat, merosakkan zuriat dan keturunan seseorang. Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merosak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak tersebut. Kelima, kesihatan badan semakin merosot. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemar dan makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak dapat mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Akhir sekali adalah doa sukar dimakbulkan. Seseorang yang memakan makanan haram dan doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Rasulullah bersabda, "Seseorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya mendebu, menadah kedua tangannya ke langit dan mengatakan, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku,' padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, Islam amat menekankan pemakanan halal dan thayyiban, iaitu makanan yang halal lagi baik. Justru Islam amat menekankan konsep bersederhana dalam mengambil makanan dan amat mengeji perbuatan membazir dalam pemakanan. Melampau dan berlebihan semasa makan akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius dan juga masalah obesiti. Oleh itu, makan secara sederhana amat selari dari aspek kesihatan dan tuntutan Islam. Sebagai Muslim yang sejati, pemakanan yang halal dan thayyiban adalah panduan yang amat baik untuk kita amalkan setiap hari untuk mendapat keberkatan dari rezeki dari Allah dan mendapat kesihatan yang terbaik, insya-Allah.